kes pembunuhan Norita Samsudin. Tujuan video ini adalah hanya sebagai pengajaran. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah tanda sokongan. Seorang peragawati fashion sambilan, Norita Samsudin, 22 tahun, ditemui mati di rumah sewanya di kondominium Puncak Prima, Sri Hartamas. Beliau ditemui mati dalam keadaan bogel dengan leher dijerut sarung bantal, manakala tangan serta kaki diikat dengan wayar setrika. Mayat eksekutif pengurusan projek di sebuah syarikat pembinaan di Petaling Jaya itu ditemui terbaring di atas katil biliknya oleh dua rakan serumah kira-kira pukul 4 pagi. Norita Samsudin merupakan gadis muda yang tinggal di rumah sewa di Sri Hartamas bersama dua kawannya yang merupakan pasangan kekasih, Kenneth dan Azora. Pada 5 Disember 2003, kira-kira jam 4.30 pagi, Kenneth dan Azora yang baru pulang dari kelab malam itu pelik bila melihat keadaan rumah gelap gelita. Apa yang membuatkan rakan serumah ini berasa pelik? Kerana mereka bertiga sudah bersetuju untuk sentiasa menyalakan lampu di ruangan makan pada waktu malam bagi memudahkan perjalanan di dalam rumah. Ketika Kenneth dan Azora membuka pintu rumah, mereka terhidu bau busuk yang tidak pernah mereka bau sebelum ini. Setelah masuk ke dalam rumah, Kenneth kunci semula pintu rumah sebelum mereka berjalan menuju ke bilik tanpa membuka lampu. Semasa Kenneth membuka pintu biliknya, Azora telah melihat kelibat seorang lelaki lalu di sebelahnya. Tetapi beliau tidak menghiraukannya kerana menyangka lelaki itu adalah tetamu Norita. Setelah kedua-dua mereka masuk ke bilik, Azora telah bertanya ke teman lakinya adakah beliau nampak bayang-bayang yang Azora lihat itu. Tetapi lelaki tersebut mengatakan tidak dan menganggap itu hanyalah imajinasi Azora. Tidak sedap hati, Azora membuat keputusan untuk keluar dari bilik dan mencari lelaki yang dia nampak tadi. Selepas meninjau di bahagian dapur dan ruang tamu, Azora tidak berjumpa dengan sesiapa pun, tetapi melihat pintu rumahnya tidak berkunci. Azora berasa yakin yang teman lelakinya tadi telah mengunci pintu tersebut. Pasangan ini merasa curiga dan kemudiannya memanggil nama Norita beberapa kali, tetapi tiada jawapan. Azora meminta Kenneth untuk turun ke pondok pengawal dan memeriksa sekiranya ada tetamu yang datang ke rumah atau rumah mereka telah dipecah masuk. Sementara menunggu Kenneth, Azora perasan yang pintu bilik Norita terbuka sedikit. Dia cuba intai ke dalam, tetapi kerana keadaan gelap, wanita ini membuat keputusan untuk membuka lampu bilik itu dan melihat keadaan bilik tersebut berselerak. Azora terkejut apabila mendapati Norita berkeadaan bogel terlentang di atas katil dengan kepala ditutupi selimut manakala tangan dan kakinya diikat ke belakang. Azora panik dengan apa yang dilihatnya, terus masuk ke dalam bilik dan bergegas menuju ke arah tingkap untuk memanggil Kenneth. Dan ketika inilah Azora perasan seorang lelaki sedang berjalan menuju ke pondok pengawal sambil menyarungkan baju. Azora merasakan lelaki tersebut adalah lelaki yang sama dia nampak di dalam rumah tadi dan menjerit meminta lelaki itu berhenti sambil bergegas turun ke bawah untuk menahan lelaki tersebut dan meminta pengawal di sana melakukan perkara yang sama. Tetapi pengawal tersebut mengatakan yang dia tidak nampak sesiapa yang lalu. Kenneth kemudiannya meminta ketua pengawal untuk naik ke rumah bersamanya. Bila dia masuk ke dalam bilik, Kenneth melihat keadaan Norita seperti ditemui Azora dan cuba memanggil nama wanita ini beberapa kali, tetapi tiada sahutan. Kenneth kemudiannya membuka sarung bantal yang membungkusi kepala rakan serumahnya itu sebelum menemui sarung bantal peluk yang digunakan untuk mengikat mulut Norita. Apabila sarung bantal peluk dibuka, secebis tuala muka jatuh keluar dari mulutnya.
Polis telah mengesyaki gadis itu dirogol sebelum dibunuh dan perbuatan kejam itu dipercayai dilakukan oleh individu yang dikenalinya kerana cemburu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner 2, Kamarudin Mat Desa menyatakan polis bergegas ke kondominium berkenaan setelah dimaklumkan mengenai pembunuhan tersebut. Siasatan awal mendapati Norita mati mungkin disebabkan sesak nafas kerana selain dijerut, mulut mangsa juga disumbat dengan sehelai kain. Pihak polis yang memeriksa tempat kejadian mendapati tiada kesan rumah mangsa dipecah masuk kerana tidak ada barang-barang berharga di rumahnya yang dilaporkan hilang kecuali telefon bimbit milik Norita. Pihak polis menjalankan siasatan dengan mengambil bahan-bahan bukti termasuk tilam, beberapa helai tisu dalam bakul sampah yang mempunyai kesan air mani dan wayar yang digunakan untuk mengikat Norita. Dari beberapa bahan bukti ini, pihak polis telah menemui beberapa sampel DNA. Satunya adalah milik Norita, manakala yang lain adalah milik dua orang lelaki lain. Salah satu DNA lelaki yang ditemui adalah milik Hanif Basri Abdul Rahman, dipercayai teman lelaki Norita yang datang sendiri ke balai polis untuk menyerahkan diri. DNA Hanif telah ditemui pada kain tuala yang ada di dalam mulut Norita, pada bantal peluk dan pada 8 helai tisu yang ada di dalam tong sampah. Jadi, Hanif telah didakwa sebagai suspek utama pembunuhan Norita. Hanif didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Ketika kes ini dibicarakan, pendakwa raya telah membuktikan Hanif bersalah kerana sebelum lelaki ini menyerah diri, dia telah mencukur bulu kemaluannya dan memotong kuku. Menurut pendakwa raya, tindakan ini menunjukkan seperti Hanif cuba memusnahkan bukti yang mengaitkan dia dan Norita. Bukan itu saja, pendakwa raya turut memberitahu Hanif juga ada bertanya sama ada boleh atau tidak bukti DNA menempatkan dia di bilik Norita pada malam pembunuhan berlaku. Pendakwa raya turut memanggil pengawal keselamatan sebagai saksi untuk memberikan testimoni mereka di mahkamah dan mereka mengesahkan yang Hanif merupakan pengunjung tetap di kondo itu dan biasanya dia akan datang bersama Norita pada jam 2 pagi. Menurut saksi lagi, ketika hari kejadian, Hanif telah memasuki kondo tersebut sebelum pukul 1 dan mereka nampak suspek dan mangsa bercakap dengan dua pasangan Melayu di dalam kereta kancil di luar kawasan kondo dan mereka ternampak suspek meninggalkan kawasan kondo. Kerana ketinggian fizikal Hanif iaitu suspek yang mempunyai ketinggian lebih kurang 6 kaki, ia membuatkan pengawal-pengawal ini mudah untuk mengecam kehadiran Hanif di kondo tersebut. Tetapi, mahkamah telah membuat keputusan untuk membebaskan Hanif atas 4 sebab. Yang pertama, mereka mendapati kenyataan kedua-dua pengawal keselamatan yang menjadi saksi tidak boleh dipercayai kerana mereka beberapa kali telah menukarkan kenyataan. Yang kedua, bau badan busuk yang tidak dapat dijelaskan. Yang ketiga, tiada bukti yang menyatakan bahawa Hanif merupakan orang terakhir melakukan hubungan seks dengan Norita. 4. Wujudnya DNA kedua milik lelaki yang tidak dikenali. Mahkamah menyatakan bahawa berdasarkan bagaimana tangan dan kaki Norita diikat selepas dibunuh dan bagaimana DNA milik lelaki yang tidak dikenali dijumpai pada wayar elektrik dan baju dalam yang digunakan untuk mengikat Norita, maka kemungkinan tinggi orang terakhir yang bersama Norita adalah lelaki misteri tersebut. Maka, mahkamah telah membebaskan Hanif dari tuduhan membunuh. Pembunuh Norita masih lagi bebas sehingga kini. Lelaki yang tidak dikenali itu tidak dijumpai atau dikenal pasti. Berdasarkan fakta kes yang mengatakan bahawa tiada tanda-tanda pecah rumah dan pergelutan dengan Norita, kemungkinan besar dia mengenali si pembunuh. Kes ini akan terus menjadi misteri.
Al-Fatihah buat Norita Samsudin. Semoga rohnya diletakkan di kalangan orang-orang yang beriman. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Anggaplah ianya sebagai satu pengajaran kepada kita semua.